Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Atamanna lakum fi sihah wal afiyah. Amin insyaallah. Saya harap agar anak-anak semua juga berada dalam keadaan yang sihat. Amin insyaallah. Insyaallah fi hadhil fursah, pada kesempatan ini sanutari'u ma'an, kita akan sama-sama ulang kaji subjek Lughatul Quran pada beberapa tajuk yang berbaki insyaallah ya. Baik, hadhihi hiya al-mawadhi'. Ini adalah beberapa tajuk sanadurusuha ma'an yang kita akan pelajari bersama-sama lah. Okey. Pada video yang lepas ya, kalau anak-anak perasan, kita telah pun ulang kaji bersama-sama tajuk al-fawakih wal khudrawat wal hayawanat. InsyaAllah pada kali ini sanadrusu wa nutali'u ma'an al-mawdu' al-a'dad wal arqam, iaitu nombor, al-ayyam wa syuhur, hari dan juga bulan, as-sa'at wal awqat, jam dan juga waktu, wal dhamair, iaitu kata ganti nama diri insya-Allah. Tayyib, ad-dars al-awwal, pelajaran pertama kita akan ulang kaji adalah tentang al-ayyamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Baik, seperti mana yang semua sedia maklum, al-ayyam, al-ayyam bermaksud hari-hari lah. Ada 7 hari dalam seminggu. Al-ayyam adalah kata jamak atau banyak daripada perkataan al-yawmu. Al-yawmu satu hari. Al-ayyam hari-hari lah. Baik, kalau untuk bahasa Arab, anak-anak kena ingat hari bermula daripada yaumul ahad. Yaumul ahad. Seterusnya yaumul isnain, yaumul thulatha untuk hari Selasa, yaumul arbi'a untuk hari Rabu, yaumul khamis, yaumul jum'ah, yaumul sabti, 7 hari. Yang penting, kalau untuk penilaian kita sebab lisan kan, anak-anak kena sebut dengan betul lah. Sebut dengan betul. Terutama untuk hari Selasa, yaumul thulatha, dan hari Rabu, yaumul arbi'a, sebab dia lain sikit daripada bahasa Melayu kan. Yang lain tak ada masalah, insyaAllah senang untuk kita ingat dan sebut. Dua ni sajalah. Tapi insyaAllah kalau selalu kita sebut, kita boleh ingatlah dan lancarlah sebutan tu. Dan satu lagi adalah ini kata kunci untuk tajuk hari. Ada 4. Qabla, ba'da, ams, ghadan. Qabla sebelum, ba'da selepas, ams semalam, ghadan esok. Qabla, ba'da tu nak senang ingat, ni semayang sunat qabliyah dan ba'diyah tu, sebelum dan selepas tu kan. Kenapa ini penting? Sebab kan untuk ujian lisan, mana kan tahu tiba-tiba ada soalan yang menyebut mal yaum qabla yaumul ahad, apakah hari sebelum hari Ahad, macam tu kan. Atau mal yaum ba'da yaumul jum'ah, apakah hari selepas hari Jumaat. Ada kat situ ada qabla dan ba'da. Jadi bila kita tak tahu, kita akan sukar nak jawab. Kalau kita tahu maksud, kita boleh jawab insya-Allah ya. Padahal dia senang saja sebenarnya. Kalau tak tahu tu yang jadi susah. Jadi kena hafalah yang ini ya. Jadi hari mudah insya-Allah. Baik, tadi kita dah ulang kaji hari. Ad-darsus tsani ni kita akan ulang kaji asy-syuhur al-miladiyah wa asy-syuhur al-hijriyah. Bulan-bulan Masihi atau miladi, dan juga bulan-bulan Hijri. Bulan-bulan Islam lah. Kita pergi kepada yang pertama, nuraji'u ma'an 'ani syuhur al-miladiyah. Kita akan ulang kaji tentang bulan-bulan miladi. Miladi atau Masihi ya. Miladi dan Masihi ni bulan-bulan yang kita memang dah hafal ni lah, kan. Januari, Februari, Mac, April sampai Disember. Tapi kita tak sebut begitulah dalam bahasa Arab, dia lain sikit sebutannya. Bulan ada 12. Bermula daripada Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan dalam satu tahun kan. Jadi anak-anak, apa yang perlu kita buat untuk tajuk ini? Hafal dengan baik, sebut dengan betul. Sebab lisan dia peranan sebutan tu adalah penting. Lisan kan, bahasa Arab kena sebut betul-betul. Kalau kita salah sebut, maka salahlah jawapan dia sebab lain kan. Lain maksud, lain makna nanti jadinya. Jadi sebutan perlu betul lah. Yanayir, Februari, sampai Disember. Yuniu bukan Jun, bukan Juni yang salah Yuliu untuk bulan Julai. Sebutan kena betul.
Taib. Yang kedua, anis syuhur al-hijriyah, tentang bulan-bulan hijri. Bulan-bulan hijri ni bulan-bulan Islam lah ya. Bulan-bulan Islam. Kalau kita biasa, mudah saja insya-Allah. Jadi bulan-bulan Islam sama juga dengan bulan-bulan Masihi, ada 12 bulan-bulan Islam ya, daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan dalam satu tahun, 12 bulan Hijri atau bulan Islam. Okey, seperti mana bulan Masihi, bulan Hijri ni kita kena juga sebut betul, ingat setiap bulan tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada di lagu tu kan. Baca dan sebut dengan betul sampai Zulhijjah tu. Okey, ini untuk bulan Hijri. Okey, soalan boleh tanya macam mana? Lisan mungkin ya, contoh antara contoh yang boleh ditanya pada soalan bulan, okey, secara lisan adalah mungkin penilai minta kita sebutkan 5 bulan terawal dalam bulan Hijri. Contoh mungkin dalam bahasa Arab lah dia punya soalan, tapi saya terjemahkan senang. Okey, sebutkan 5 syuhur al-hijriyah. Sebutlah 5. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, macam tu. Okey, atau bulan dia minta bulan miladi. Jangan tertukar. Miladi adalah Yanair, Februari, Hijri adalah Muharram, Safar tu So itu antara contoh soalan. Jadi kena ingatlah. Okey, untuk tajuk bulan syuhur, ada beberapa kita kata peristiwa lah untuk diingat pada bulan-bulan tertentu ya. Ini salah ada keluarkanlah beberapa. Okey, yang pertama adalah Aidul Muallimin ya. Kita fokus pada peristiwa Aidul Muallimin, Syahri Mayu, Aidul Muallimin. Okey, Syahri Agustus, Ogos, betul tak? Okey, Aidul Istiqlal, hari kemerdekaan ya. Kemudian satu lagi adalah tentang Fisanati Isna Asyara Syahran. Ini pengetahuan am lah. Dalam setahun ada 12 bulan ya. Tapi beberapa peristiwa ni kena ambil tahu kan. Mana tahu ditanya bilakah Aidul Muallimin kan. Kita boleh jawab fi syahri Mayu contoh ya, insya-Allah. Begitu juga untuk syuhur al-hijriyah atau islamiyah ni, syuhur islami. Bulan-bulan Islam ada banyak, bulan-bulan Islam ada banyak peristiwa, betul tak? Yang pertama Al-Isra' wal Mi'raj. Al-Isra' wal Mi'raj fi syahri Rajab. Isra' Mi'raj pada bulan Rajab lah. Maulidur Rasul atau Maulidun Nabi, fi syahri Rabiul Awal. Rabiul Awal ada peristiwa Maulidur Rasul. Yang ketiga adalah Shamal Muslimun. Shamal Muslimun maksudnya orang-orang Islam berpuasa. Kita puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat Aidul Fitri, Syawal lah. Dan yang kelima, peristiwa yang popular juga ni, Haji atau Aidul Adha. Al-Hajju atau Aidul Adha fi syahri Zulhijjah lah. Ini bulan-bulan Islam, peristiwa bulan-bulan Islam. Baik, ad-darsus tsalits, yang ketiga tentang al-arqam wal a'dad, nombor dan bilangan. Untuk nombor dan bilangan ni boleh jadi banyak soalan lah ditanya sebab nombor kan. Nombor ni salah satu yang asas lah untuk bahasa Arab. Anak-anak kena ingat nombor. Kita dah belajar nombor sehingga ratus, betul? Jadi apa yang Ustazah boleh simpulkan adalah anak-anak kena hafal lah sa, nombor belas, nombor puluh dan juga ratus lah. Ratus mudah saja, dia satu saja, mi'atun 100 kan. Yang kena hafal ni sa paling penting lah, kena ingat wahid, isnani sampai asyarah tu. Memang kena ingat lah yang ni. Kemudian belas bermula daripada ahada asyara, isna asyara, hatta sehingga tis'ata asyara, 19. Yang ini sebab apa Ustazah kata kena ingat yang sa? Sebab nampak tak yang ini adalah sama saja dengan yang sa tu. Sebab tu kalau kita ingat asas nombor 1 sampai 10 tu, kita ingat kita boleh buat untuk nombor-nombor yang seterusnya, nombor-nombor besar. Kemudian puluh adalah nombor perpuluhan lah. Yang ada waw nun nak ingat nombor puluh, dia ada waw nun dia di belakang. Aisyrun ni 20 ya. Asyarah 10, Aisyrun 20. Salasun, arba'un sampai tis'un 90. Depan-depan dia tu daripada nombor-nombor asas saja. Salasah jadi salasun, sitah jadi situn. Jadi
Kalau hafal yang asas, insya-Allah boleh buat yang besar lah. Untuk nombor besar. Jadi nombor tak boleh tak mesti hafal. Okey anak-anak, sebab banyak soalan boleh ditanya untuk nombor secara lisan. Okey, contoh penilai, okey disebut. Okey, sila sebutkan nombor 71 dalam bahasa Arab. Contoh soalan boleh ditanya begitu. Jadi kita kena sebutlah wahidun wa sab'un. Betul jawapan macam tu. Okey. Ataupun dia bagi kita perkataan, contoh mi'atun wa khamsata asyara. Contoh dia bagi kita soalan macam tu bunyi dia. Apakah nombor mi'atun wa khamsata asyara? Jadi kita kena sebutlah apa nombor tu. 115 jawapan dia. Okey, itu secara lisan lah. Contoh. Jadi kena hafal nombor. Baik, kita jawab soalan sikit ya. Ini nombor. Okey, soalan yang pertama adalah mi'atun wa khamsata asyara. Okey, mi'atun wa khamsata asyara. Okey, mi'atun wa khamsata asyara. Yang kedua, mi'atun wa wahidun wa ishrun. Okey, mi'atun wa wahidun wa ishrun. 121. Yang ketiga, okey, salasah wa khamsun. Soalan tu mi'atun wa thalathun. Mi'atun wa thalathun. 130 kan. Okey, soalan arba'ah wa khamsun. Mi'atun wa thamaniyatun wa thalathun. 138. Okey, khamsah wa khamsun. Mi'atun wa tis'atun wa arba'un. 149. Okey, ini nombor lah, kena hafal lah dan kena ingat untuk memudahkan jawab nombor. Ad-darsul rabi', yang keempat adalah tentang as-sa'at wal awqat, iaitu jam dan juga waktu. Baik, untuk jam. Okey, untuk jam ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama adalah ini. Nampak kan anak panah tu? Itu adalah nombor atau bacaan jam dalam bahasa Arab. Bacaan jam dalam bahasa Arab, nombor jam tu tidak sama seperti mana nombor biasa. Nombor biasa wahid, isnani, salasah, betul? Tapi bahasa Arab kita tak sebut begitu. Kita sebut wahidah, saniyah, salisah, rabi'ah, ashirah, ada alif kat situ. Jadi ni kena hafal. Okey. Sebab kita tak mahu salah dalam memberikan jawapan. Satu lagi yang penting adalah yang inilah. Nampak kan merah biru tu? Itu adalah jarum minit. Minit memang kena hafal dalam jam lah. Okey. Dekat sini ada 7. Satu yang pertama tamaman. Tamaman ni senang ingatlah. Tamaman maksudnya tepat. Tamaman tepat. Okey. 2 tepat. Saniyah saniyah tamaman. Sa'ah saniyah tamaman, 2 tepat. Okey, mudah. Okey, yang warna merah ni, okey, war-rubu'u wa thuluthu wa nisfu. Ini straightforward. Kenapa Ustazah kata straightforward? Dia terus saja sebutan jam tu terus saja. Contoh terus macam mana? Contoh kan, penilai minta sebutkan pukul 2 suku dalam bahasa Arab, 2.15 dalam bahasa Arab. Okey, kita kena sebutlah 2.15. War-rubu'u 15, wa thuluthu 20, wa nisfu setengah atau 30 minit, betul? Okay, jadi kalau 2 suku, as-sa'ah as-saniyah war-rubu'u. Kalau 2.20, as-sa'ah as-saniyah wa thuluthu. Kalau 2.5, saniyah wa nisfu. Nampak dia terus je. Straightforward lah tu. 2.5, 2 suku, 20. Okey. Jadi kena ingat war-rubu'u wa thuluthu wa nisfu. Tapi yang warna biru dia sedikit mengelirukan. Cuma kalau banyak buat latihan tak ada masalah. Okey, kita boleh buat. Yang biru ni dia ada illah lah. Biru ni bahagian kiri jam. Minit yang kiri tu. 8, 9, 10. Illa sulusa, minta maaf. Illa sulusa bermaksud 40 minit. Illa rubu'a 45 minit. Illa asyara daqa'iq 50 minit lah. Contoh penilai nak kita jawab pukul berapa, sebutkan pukul 3.45 dalam bahasa Arab. Macam tu dia suruh sebut kan. Okey, kalau 3.45, bila nampak je 45, maksudnya dia mesti ada illah. Okey, bila ada illah, okey, dia ada formula. Kalau illah, kita nak jadikan perkataan Arab untuk jam, kita nak tukar nombor kepada perkataan untuk jam bagi yang ada illah, okey, tambah 1. Macam mana tambah 1 ni Ustazah? Dalam kalau yang ada illah, kita tak sebut as-sa'ah as-salisah, tak sebut macam tu, salah, bukan salisah. Dia akan jadi as-sa'ah ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Okey? Kita sebut rabi'ah, Ar-rabi'ah illa.
illa rubu'. Okey. Ar-rabi'ah illa rubu'ah. Kenapa ar-rabi'ah ustazah? Okey. Bila dapat jam, okey, 3.45 kita kena tambah 1. Tambah 1 maka dia jadi 4 dah. Dalam tulisan dia akan jadi rabi'ah illa rubu'ah. Okey, pukul 4 kecuali 15 minit bermaksud 3.45. Okey, begitu ya. Okey, boleh dia macam itulah secara ringkasnya Jadi boleh buat latihan untuk yang illa ni. Ini contoh saja kalau ditanya begitulah. Kalau pukul ustazah, kalau soalannya pukul dia minta 10, okey, pukul 10.40, jadi tambahlah 1 dekat 10 ni. Dia akan jadi 11, betul? Jadi kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab atau perkataan, dia akan jadi as-sa'ah, okey, al-hadiyata asyarah illa sulusa. Okey. Sebab 40 illa sulusa, betul? Jadi bila sebut as-sa'ah al-hadiyata asyarah illa sulusa, pukul 11 kecuali 20 minit, maka 10.40 lah. Macam tu. Okey, boleh insya-Allah. Baik, ini contoh soalan Okey, as-sa'atu tsalisatu wa rubu'u, pukul 3 suku lah, tsalisah wa rubu'u. As-sa'atu tasi'atu tamaman, tasi'ah 9, betul? Tamaman tepat. As-sa'atul 'ashiratu wan nisfu, 'ashirah 10, wan nisfu setengah. As-sa'atul rabi'atu illa rubu'. Nampak ada illa dekat situ. Bila perkataan macam ni, bila dia bagi perkataan, kita nak kena tukar nombor, tolak pula. Okey? Rabi'ah illa rubu', maksud dia rabi'ah tolak 1, 3. Illa rubu' 45. Okey? As-sa'atul khamisatu illa sulusu, dia akan jadi 4. Okey, 40. Nampak? Khamisah, bila dalam perkataan nak ke nombor, tolak 1. Bila nombor nak ke perkataan, tambah 1. Itu je formula dia. Okey? Nombor ataupun jam lah, jam kepada perkataan, okey, tambah 1. Kalau perkataan kepada jam, okey, tolak 1. Itu je formula dia. Ini untuk illa, illa. Okey. Baik, ad-darsul khamis yang terakhir, ad-dhamairu, kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dalam bahasa Arab ada 3. Apakah dia? Lil mutakallim, ni yang pertama. Lil mukhatab wal mukhatabah, yang kedua. Lil ghaib wal ghaibah, yang ketiga. Lil mutakallim ni kita, saya yang tengah bercakap, orang yang sedang bercakap. Kalau mukhatab wal mukhatabah, ini dua orang yang sedang berbual. Okey. Lil ghaib wal ghaibah, orang tu tengah bualkan atau cakapkan tentang orang yang tiada. Orang tu tak ada di sekeliling. Okey, ataupun ada tapi jauh. Itu untuk lil ghaib wal ghaibah. Baik, inilah 3 bahagian tadi tu. Tapi ada 14 yang kita kena ingat untuk kata ganti nama diri. Apakah ia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 kan? Okey, 14 ni kena ingatlah semua ni. Okey, huwa ni dia. Ini tadi kata yang ghaib tu, yang tak ada, yang kita tak nampak tu. Okey, dia. Okey, huma ni mereka. Huma tu untuk 2 orang, betul? Mereka 2 orang lah. Hum mereka ramai-ramai lah. Okey, hum ni mereka yang ramai. Okey, hiya ni untuk perempuan. Sama juga maksud dia. Yang ini pun mereka berdua, tapi untuk budak perempuan. Okey, mereka semua. Okey, untuk budak perempuan juga lah. Mereka ramai lah. Baik, yang ini yang untuk kita tengah borak sama. Okey, anta, awak. Okey, awak. Yang anta laki-laki lah. Antuma pun laki-laki. Antum pun laki-laki. Antuma ni awak berdua. Antum ni awak semua. Okey, awak semua. Sama juga dengan anti sampai antuna ni. Anti, antuma, antuna ni. Ini untuk perempuan lah. Tapi maksudnya tetap sama. Awak. Awak berdua. Okey, ni awak semualah. Okey, awak yang ramai lah. Okey, ni lil mutakallim untuk ni kita yang tengah bercakap. Okey, ana, saya. Nahnu, kami. Kami ni boleh jadi 2 orang, boleh jadi ramai. Nahnu, kami.
Ini 14 ni kena hafal berserta dengan maksud lah. Contoh kan dia minta kita sebut huwa. Apakah maksud huwa? Okey. Ataupun dia penilai minta kita sebut dalam bahasa Arab. Okey, apakah perkataan bahasa Arab untuk kami? Kami. Jadi jawapan dia nahnu. Ataupun dia minta kita sebutkan dhamir yang awak ingat. Contohlah soalannya begitu kan. Sebutlah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu. Okey, ini untuk dhamir lah. Dhamir penting lah juga sebabnya asas kan. Jadi kena hafal, wajib lah kena hafal Okey, baik, kita tengok contoh soalan Ini soalan bertulis tapi berkemungkinan boleh keluar dalam bentuk lisan. Okey. Contoh kan soalan pertama tu. Penilai tanya, apakah dhamir yang sesuai untuk perkataan muhandisun? Okey, apa kita nak jawab? Muhandisun laki-laki seorang. Jadi boleh sebut huwa ataupun anta, betul? Ana pun boleh kalau awak laki-laki lah. Okey, tapi yang sesuai adalah huwa dan anta lah. Okey, muhandisatun hiya. Sebab ada ta marbutah di situ. Jadi seterusnya muhandisati. Ini kemahiran mendengar juga dinilai lah sebabnya awak kena dengar kan soalan daripada penilai, maka kena dengar elok-elok. Contoh kan muhandisati. Ada alif kat situ. Jadi jawapannya adalah antunna lah sebab perempuan, alif ta kan. Seterusnya muhandisatani, antuma lah sebab dua orang, alif nun. Dan seterusnya muhandisuna, maka jawapannya hum, tak boleh hunna. Hunna perempuan, hum laki-laki. Dan ini muhandisuna adalah laki-laki sebab ada waw nun. Okey, ini contoh soalan yang boleh keluar. Maksudnya dia sebut bagi kita perkataan, dia minta kita cari dhamir untuk perkataan itulah, dhamir yang sesuai. Itu contoh. Okey. Ataupun dia bagi kita dhamir, dia suruh kita bagikan perkataan yang sesuai ke? Contoh huwa. Apa yang awak boleh bagi? Huwa talibun. Okey, contoh. Okey. Huwa muallimun ke? Jadi perkataan-perkataan tu pun lah mesti kita adalah dalam kosakata. Alhamdulillah, selesai sudah. Qad intahaina. Okey. Telah selesai ulang kaji kita untuk kali ini. Okey, jadi Ustazah ucapkan selamat ulang kaji. Selalu juga Ustazah ucapkan man jadda wajada. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Untuk penilaian yang tinggal hanya lebih kurang 11 hari atau 10 hari ni, okey, usahalah sehabis baik kita baca buku kan, tengok nota-nota ke, sebab dalam lisan perlukan ucapan kan ataupun sebutan, maka pentingkanlah pada sebutan yang betul. Kena tahulah perkataan tu baik-baik. Okey. Jadi untuk bahasa Arab semoga berjaya, insya-Allah. Saya doakan semua berjaya dalam peperiksaan insya-Allah. Itu saja. Hadza faqat minni. Insya-Allah untuk video yang seterusnya nanti kita akan jumpalah. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.